Tempoh yang orang sebelah kita lebih kurang lah ya. Ustaz tu iklan. Jadi kalau ikut Ella tu macam tak relevan. Apa benda ni tunjuknya. Sebenarnya di situ rupanya rambut yang baik mana ada shampoo yang boleh mengeringkan rambut secara cepat untuk dipakai tudung. Ini bagaimananya alhamdulillah kerana benda ini dan inilah hikmahnya sebagai agama Allah, agama Islam itu sendiri yang boleh membentuk dan membina generasi jadi orang yang terbaik. Ini bagi contoh lah. Mana banyak cerita yang kita boleh gambarkan dengan waktu kita terhad. Tapi nak bagi tahu bahasanya fashion yang kita pakai apa saja pakaian dalam Islam itu adalah merupakan satu fashion. Dan tidak semua fashion itu adalah pakaian dalam Islam. Ini antara kita kena faham di sini. Kaedah ataupun formula dia. Yang maksud ulang balik, setiap pakaian itu dalam Islam adalah fashion. Tapi bukan semua fashion itu dibenarkan dalam Islam. Bukan semua fashion dibenarkan dalam Islam ya. Itu pandangan. Saya ingin menambah apa yang Ustaz cakap tadi, poin yang sangat bagus bagi saya. Macam Hadiza cakap tadi, pakaian itu adalah satu penghormatan untuk kita, untuk wanita especially muslimah. Saya sebut muslimah ni bukan setakat yang bertudung, maksudnya semua wanita muslim. Okey, bila kita bertudung dan kita tahu asas kenapa kita bertudung itu kerana perintah Allah, okey. Tudung yang bagaimana mesti menutupi dada kan, bahagian tubuh tidak kelihatan terlalu ketara bentuknya, tidak jarang fabriknya kan sampai nampak kan walaupun kita bertutup. Itu sebenarnya kita dapat memelihara maruah diri kita dan juga orang lain. Misal kata kalaulah remaja tu dia bertudung dan dia faham kenapa dia bertudung, atas tuntutan apa. Jadi bila dia faham garis-garis itu, secara automatik dia akan membendung diri dia melakukan macam kita tengok sekarang ni, pergaulan lelaki perempuan bebas bertudung tetapi bersentuh sana bersentuh sini kan. Jadi bagi saya pakaian itu adalah orang kata macam Hadiza cakap tadi lah, umpama berlian yang kita kena jaga kan. Bagaimana kita harus menjaganya. Dan itu kita dengarkan pendapat tetamu di studio kita. Apa pula pandangan orang ramai di luar sana? Apa kata kita dengarkan? Segi itu saya rasa depend jugalah. Sebab kadang-kadang ada orang tu macam kita boleh tahu kot kalau kita dari segi pemakaian ke apa, mungkin dia tu memang jenis bertudung. Tapi ada orang tu memang dia memang macam ikut kewajipan, tapi di samping tu dia nak bergaya jugalah. Bergantung pada hati datang benda ni kan. Benda tu kalau datangnya ikhlas kan, jadi pakaiannya ikhlas. Kalau kata pakaian itu pada untuk fashion kan, jadi untuk fashion lah. Jadi datang dia sebenarnya niatnya datang daripada hati sebenarnya. Tapi kalau yang sekarang ni sebab ramai budak-budak moden, tapi rasanya kalau dia memikirkan dari peringkat permulaannya tu okeylah, tak apalah, pakai dan kalau seksi tu kena fikir sikit lah. Basically yang saya nampak sekarang both dah banyak. Ada yang bertudung memang mengikut kewajipan sebab boleh tengok overall kan, dengan tudungnya, dengan baju yang sepatutnya longgar dan dengan seluar yang sepatutnya longgar, which is ada separuh sekarang yang bertudung dengan style apa semua, dengan baju yang ketat dan dengan seluar yang ketat. So I think benda tu it defeat the purpose from the first place lah. Pada mereka yang bertudung yang pakai seksi tu perlulah cari alternatif lain untuk diorang berfashion dan jaga penampilan diri diorang juga. Okey, itu dia Fiza. Dan mungkin kita tanya Haliza jugalah. Haliza ni sebagai seorang artis yang tentu sekali lah banyak kena pergi event kan. Setiap kali pergi event tu mesti nak kena fikir baju apa, tudung apa nak kena gayakan kan. Pening sikit kan. Pada banyak pada masa yang sama nak kena menentuk bahagian-bahagian tertentu kan. Jadi Haliza sendiri bagaimana? Sebenarnya memang sangat penting sebenarnya kan, bagaimana nak mix and match dan sebagainya. Memandangkan event terlalu banyak, lepas tu kita pula kerja di office, pergi sini pergi sana. Tapi orang yang jaga saya, manager saya pun dah tahu kalau diorang nak belikan pakaian atau cari pakaian untuk saya, pertamanya diorang akan check menutupi dada lah. Katakanlah tiba-tiba ada tudung terangkat dan sebagainya, dia akan beritahu terus. Ataupun kadang-kadang kita tak sedarkan, tiba-tiba macam ada orang snap gambar ke, kita minta tolong deletekan lah kan. Benda-benda macam tu kita jaga. Saya pun belajar juga daripada dulu. Sekarang kalau boleh kita nak menjadi yang lebih baik, insyaAllah. Dan tidak terlalu ketat, tak menunjukkan apa yang tidak
perlu kita tunjulkan. Itu yang paling penting, mengikut garis panduan lah. Dan kalau kita dapat lihat, Heliza juga sebenarnya masih boleh bergaya. Orang kata masih boleh jalan di red carpet ataupun ke membuat konsert. Tapi dalam masa yang sama menutup aurat. Dan kita nak tanya juga pada Hazwani sendiri yang orang kata banyak menjadi rujukan daripada artis-artis semua yang nak buat baju, terutama sekali busana muslimah. Di FFKL baru-baru ini, Hazwani antara seorang satu-satunya mereka busana muslimah. Apa yang membuatkan Hazwani tampil dengan rekaan sebegitu? Okey, pada pendapat saya macam pada masa sekarang ni aliran bertudung di mana pakaian muslimah ni memang sangat-sangat diterima dengan baik, dan kita pun saya pun sebagai seorang umat Islam juga, saya bertanggungjawab jugalah untuk mempromosikan dengan juga mengenengahkan pakaian-pakaian yang bertudung ni lah, sopan ni lah. Okey, itu dia. Seronok dengar bila saya yang cerita apa tu, mereka pakaian muslimah, sebab kadang-kadang memang agak terhad jugalah nak cari. Dan mungkin juga ramai yang mereka busana muslimah, ya Ustaz, namun bukan macam Ustaz kata tadi, bukan semua fashion itu diterima dalam Islam. Mungkin Ustaz juga boleh komen terhadap mereka yang bertudung tapi sekarang ini ramai juga yang mengenakan mungkin baju yang agak pendek, yang melekat di tubuh dan mengirukan sebagainya itu. Terima kasih Fiza. Sedang penonton sekalian, tudung ni salah satu daripada agenda aurat. Sebab itu aurat ini bukan kepala saya tapi seluruh tubuh bentuk badan dia. Itu orang perempuan, orang lelaki ni dia lain sikit. Orang perempuan ni tubuh dia memang kalau pandang belakang pun orang pakai ikut. Dia tak macam orang lelaki, pakai mundur. Ini contoh dia. Jadi mana nak bagi tahu, dalam bab zaman Rasulullah dulu, orang-orang Arab jahiliah pun mereka tidak bertudung. Mana mereka wanita-wanita yang sosial, mana sosial lah, sosial dalam sosial. Jadi makna bila turun ayat, dia orang cepat-cepat cari, bukan cari tudung, benar. Ambilkan selimut, kain batik, kain pelekat, yang penting letak atas kepala. Dan peredaran masa zaman ini, maka bahkan Nabi kata antum a'lamu bi umur duniakum, kamu lebih mengenai urusan dunia kamu. Makna dipelbagaikan pakai dengan desain-desain hebat-hebat kita dan sebagainya. Maknanya memikirkan persoalan bagaimana nak buat benda yang orang jatuh hati dengan benda tersebut. Sebab dalam Islam dakwah itu bukan bermakna dakwah dari segi qauli, dari segi perkataan, tapi segi fi'il, perbuatan orang. Mana cantik, terutama hari ni tengok orang macam dalam bahasa kata cantik belaka, dibubuh lagi tidur lagi cantik. InsyaAllah. Maknanya kalau segi pakaian macam saya sebut tadi lah, kalau mas pen mas shaver tu kita tengok dekat tempat yang hebat tu, nak pegang tak boleh, just untuk tengok. Begitulah. Just untuk tengok. Tak campur lah ya. Just tengok tu, nak pegang ni kena bayar. Contohlah. Dia hanya musim je naik geram kita. Nelah yang liu. Pen baru tu. Bagaimana dari segi wanita yang bertudung, dari segi ikut syakhsiah peribadi yang hebat, maka lebih diminati kerana ada keberkatan dalam perjalanan mereka. Itu yang kita hendak. Mungkin Kak Izzah ada sedikit yang ingin dikongsikan kerana orang kata berpengalaman lama dalam bidang penulisan dan juga fashion muslimah ni, mungkin antara perubahan ataupun perkara-perkara yang tidak ingin Puan Izzah sendiri lihat mereka yang bertudung ini lakukan. Okey, terima kasih atas soalan ni ya, memberi saya peluang untuk menjelaskan ya, sebab saya tidak pandai cakap pasal hukum macam Ustaz cakap, tapi based on I punya experience ya. Sekarang ni kita tengok, kita seronok busana muslimah ni, yang kata ramai yang boleh terima. Kalau satu masa dulu orang yang bertudung ni dia malu. Di kalangan orang yang tidak bertudung dia rasa inferior, dia rasa ai lekeh lah, ai tutup, ai kampung lah kan. Sekarang ni kita tengok benda tu dah beralih. Orang yang tak bertudung pula segan dengan betul ke? Jadi kita nampak benda ni bagus, okey, bagus. Cuma saya ingin memberi tips lah ya kepada muslimah-muslimah di luar sana. Macam mana hot sekalipun fashion ya, retro in balik ke apa benda ke, dia mesti faham niat dia bertudung tu sebenarnya, okey. Kalau dia bertudung di atas ni dah cantik, tutup semua, pakai baju masuk dalam seluar ke, kan menampakkan bahagian-bahagian yang tidak, orang kata tidak cantik, tidak sopan ya. Kita perlu pada sopan tu. Okey. Kalau dia faham, dia tidak salah berfashion, tapi dalam Islam tu macam mana fashion sekalipun hukum tu tidak boleh berubah dan tidak akan berubah ya Ustaz. Jadi macam saya di Majalah Nur, kita berusaha untuk mengimbangi antara fashion yang benar-benar menutup dari syariat dan ada yang contemporary, sebab kita punya niat, fokus kita adalah untuk mendidik
mendidik pembaca kita. Sebab pembaca Nur ni dia pelbagai kategori. Ada yang tidak bertudung, baru belajar-belajar nak bertudung, okey. Ada yang dah bertudung elok, dia nak lagi elok. Kan ada yang bertudung labuh tapi dia nak aksesori sikit-sikit supaya yang bertudung labuh ni kan ustaz tak nampak suram, tak nampak kusam sangat kan. Jadi tapi itu yang Nur cuba bagi. Dan saya garis panduannya mesti yang sopan supaya pembaca kita lama kelamaan daripada dia tak tutup, ditutup sikit. Daripada dia tutup singkat, ditutup labuh sikit. Kan daripada dia dan lama kelamaan proses tu akan bertambah ya, dia macam learning proses lah. Dan mungkin dalam masa yang sama kita turut berdakwah. Dan mungkin macam Heliza ni setakat penampilan Heliza segini, ada tak mungkin peminat-peminat di luar sana ke ataupun family sendiri ke tak komen-komen yang mungkin negatif ataupun positif tentang penampilan bertudung Heliza ni dengan gaya pakaian? Saya sebenarnya Kelakar Heliza ni. sebab lagu saya sebenarnya bagi saya sendiri pun saya pun nak mempertingkatkan lagi. Saya pun nak bila saya tengok perempuan yang berjubah, bertudung labuh, saya akan macam tak pergi tengok orang lain. Saya akan tengok, ya Allah cantiknya dia. Saya pun ada keinginan satu hari nanti pun saya nak macam dia juga. Dan mama dengan abang memang sentiasa pesan, yelah waktu remaja dulu kan, kita ni kadang-kadang pakaian pun ala kadar suka hati. Abang dengan mama akan tegur, ni ketat sangat, ini labuhkan, ini semua. So saya mengalami perubahan dan saya harap saya akan lebih mengikut syariat yang lebih betul. Dan kalau kita tengok wanita-wanita Pakistan ke Arab ke yang pakai jubah tu hitam memang sangat menarik dan sangat manis sebenarnya. Orang-orang yang menutupi semuanya. Okey, Dan itu mungkin dia. kita nak minta setiap seorang daripada tetamu kita untuk memberikan kata-kata akhir tentang topik kita pada hari ini. Kita mulakan dengan Hazwani dulu. Bagaimana Hazwani melihat mereka yang bertudung ini bergaya dan berfashion tapi dalam masa yang sama masih lagi menutup aurat. Okey, terlebih dahulu saya ingin macam menerangkan sikitlah macam persepsi masyarakat sekarang macam kalau macam bertudung tapi berlengan pendek semua dan diorang macam terus menyalahkan fashion macam ni fashion tak, sebenarnya macam fashion ni sangat meluas dan macam Heliza cakap tadi terpulang pada individu tu, terpulang pada pegangan diri masing-masing, tujuan apa untuk kita bertudung, adakah semata-mata untuk berfashion ataupun untuk mengikut hukum Islam, itu tujuan sendirilah. Okey, itu dia. Dan Heliza? Okey, sebenarnya dia berbalik kepada niat kita kan. Bila niat kita nak pakai tudung kerana Allah SWT, insya-Allah kita akan mengelakkan diri daripada zina. Sebab firman Allah berkata seorang tu kalau melakukan kejahatan akan mendapat dosa, apabila melakukan kebaikan pakai tudung akan mendapat pahala kan. So mungkin orang cakap pakai tudung ada juga buat dosa, tetapi yang paling penting Islam dah menetapkan pakai tudung. Saya sarankan insya-Allah pakai tudung. Insya-Allah. Mungkin ada daripada Fariza sendiri? Okey, saya nak mengingatkan kepada sebab semua pembaca-pembaca penonton sana yang ramai yang bertudung, kita kena ingat satu perkara, bertudung itu bukan setakat menutup kepala. Bertudung itu mesti sempurna, sopan, menutup apa yang kita kena tutup lah ya. Dan diharapkan siapa yang sebelum ni tersasar, cuba cari ilmu, orang kata benda boleh belajar dan benda boleh berubah. Kita cuba improve kekurangan kelemahan diri kita dan pesanan last sekali, jangan menjadi mangsa fashion. Itu dia. Dan yang terakhir sekali, insya-Allah kesimpulan dan juga tips daripada ustaz sendiri. Ada orang kata pakaian tak penting ustaz. Yang penting tu hati. Ini saya harap penonton di luar jangan buat panggil gitulah, termasuk yang dalam studio sekali lah maknanya. Ya, walaupun I begini-begini, I tetap baik tahu, dia begitu kan. Dia buat dengan sorak, tetap baik tahu kata dia. Maknanya nak beritahu apa hal sekali betul kata hati tadi. Maknanya kalau luaran tu dah tak betul, bermakna dalaman something wrong. Orang Pakistan kata us kedil ke under bot pagal ho gaya hai. Dalaman bila ada masalah, kadang cakap. Lepas tu Nabi kata iman orang itu hebat dipandang pada hati dia. Dan luaran orang itu hebat dipandang pada hati dia juga. Maknanya kalau hati tak betul, iman tak betul. Dan kalau iman tak akan betul selagi apa di luaran zahirnya juga tak betul. Maknanya dia kena perbetulkan luar. Sebab pada Allah lihat pada hati, pada manusia lihat pada zahir manusia. Maknanya kita hukum zahir bagaimana. Kalau zahir begini maka hati dia something wrong. So kita insya-Allah para penonton sekalian, kita zaman berubah dari sudut kepada kita akan jadi yang terhebat dan terbaik insya-Allah.
insya-Allah. InsyaAllah. Terima kasih. Saya harapkan itu adalah satu kesimpulan dan juga tips yang baik daripada semua tetamu kita dan juga dari Ustaz sendiri. Dan benarlah kata orang, bukan kata orang ni, itu adalah hukum yang tak boleh kita elakkan. Pengajaran untuk penonton semua dan juga untuk diri kami sendiri yang berada di studio ini. Dan mungkin Ustaz, kita juga ada antara contoh pakaian dan juga fashion yang masih lagi menutup aurat daripada butik Najah. Silakan. Najah, sebuah butik yang menawarkan pakaian khas buat muslimah, telah dibuka secara rasminya pada September lalu. Kini, ramai wanita bertudung mahukan pakaian yang lebih praktikal, moden dan menarik di samping masih mengekalkan kesopanan yang selaras dengan imej bertudung. Dengan itu, Farah dan Awin yang peka dengan kehendak semasa ini